Okey. Baik. Kita dah masuk minggu ke apa tadi? Minggu ke 11 kan? Minggu ni ke 11 ke 12? 11. 11 ya. Okey. Jadi kita akan masuk minggu ke 12 nanti, minggu depan. So minggu depan tu mungkin adalah kita akan buat untuk belajar yang lebih kurang campur dengan F dan D tu. Kita akan panggil lah. Mungkin kita buat online je. Kita akan buat online. Kita cari masa lah. Cari masa dulu. Mungkin kita pertama kena mungkin buat grouping lah. Dipanggil sebagai WhatsApp group lah supaya senang kita nak berhubung. Tak adalah kita nak ganggu dalam grup kelas kamu. Sebab kelas kamu tu untuk semua. So, mungkin kita akan buat satu grup yang itulah. Okay. Baik. So apa yang saya share sini? Saya share tak? Sekarang share ke? Tak. Saya nampak saya ada share ke? Boleh, Okay. sir. Baik. So kita akan lihat ada, sebenarnya ada 6. Maksudnya ada 3. Ada 3 untuk discrete, ada 3 untuk continuous. Iaitu tajuk besarnya adalah special distribution function. Ataupun fungsi taburan khas lah. Fungsi taburan khas ni maksudnya dia punya jenis. So 1.1, 1.2, 1.3 tu merupakan discrete. Contoh bagi taburan discrete. 1.4 normal distribution, ada lagi 1.4 normal distribution, 1.5 standard normal. Okey, dia ada 2 iaitu mula kita lihat normal, dan sebabnya dia tak jauh beza pun dia punya tu normal distribution dengan standard normal ni. Okey, dia tak jauh beza, cuma kita kena tengok juga. Dan akhir sekali kita lihat normal approximation to binomial distribution. Okey, so sini untuk yang discrete, mungkin kita lihat dulu nanti yang discrete dulu untuk hari ini. Dan 3 ni lah Poisson, taburan Poisson, taburan binomial dulu. Lepas tu taburan Poisson dan juga Poisson approximation to binomial distribution. Maksudnya taburan yang Poisson yang kamu dapat ni, kita cuba gunakan kaedah penghampiran. Maksudnya kita guna kaedah penghampiran pun digunakan discrete ke discrete juga. Sebab ini discrete, ini pun discrete. So dua-dua discrete. Okey, itu yang kita nak gunakan. Tapi yang continuous ni, kalau ikutkan normal distribution, ada standard normal, lepas tu normal approximation to binomial distribution. Bermaksud kita nak nak hampirkan, kita nak selesaikan masalah ni menggunakan penghampiran ataupun approximation ni, masalah normal, tapi kita nak gunakan discrete. Okey, kita nak gunakan discrete. Kaedah discrete. Okey, so ini macam kaedah normal, masalah normal kita nak selesaikan dengan menggunakan kaedah discrete. Yang atas ni kaedah ataupun masalah discrete kita nak selesaikan dengan discrete juga. Okey. So so itu dia punya itulah tajuk-tajuk yang kita nak lihatlah dalam topik ni. Okey. Contohnya kita lihat objektif ataupun learning objective. Okey. Besarnya. Okey. So learning objective, at the end of the lesson, student will be able to understand and be able to use probability distribution function, to use probability distribution function and the parameter associated. Okay. Jadi situ kita akan lihat ataupun kamu kena faham untuk memahami juga boleh faham tentang dan boleh menggunakan fungsi ketubatan atau fungsi taburan kebarangkalian ni
dan juga nilai-nilai yang parameter yang bersekutu lah, yang bersamaan dengan dia. Yang kedua, be able to use and identify non-discrete and continuous distribution like binomial, Poisson and normal distribution. Okay, so ini beberapa contoh boleh menggunakan dan mengenal pasti taburan discrete dan juga yang continuous yang known lah, yang kita ketahui. Okay, seperti binomial, Poisson, ini discrete, normal distribution tu yang continuous. Okay, yang continuous tu normal distribution. Yang ketiga, use appropriate distribution to approximate the binomial distribution. Jadi kita nak gunakan either kita nak gunakan yang mana lebih sesuai, appropriate. Appropriate ni yang lebih sesuai lah kan. Mungkin kita nak gunakan hampiran binomial, mungkin yang continuous ke guna binomial, ataupun yang mana lebih sesuai nantilah kita nak tengok. Okay, lebih tepat ataupun lebih appropriate. Yang keempat, solve problems involving event related to the relevant distribution. Okay. Baik. So yang pertama bagi discrete yang ini yang kita namakan sebagai pemboleh contoh bagi pemboleh taburan discrete iaitu probability discrete distribution lah, ataupun taburan kebarangkalian discrete. Okay. So a binomial distribution adalah is a consequence of repeated Bernoulli trial. Jadi untuk binomial ni adalah asasnya adalah Bernoulli trial. Jadi kalau Bernoulli trial ni dia ada dua sahaja kemungkinan, iaitu the probability mungkin P success dan failure dia adalah Q. Satu tolak P lah. Sebab kita punya dua kemungkinan, iaitu berjaya dengan gagal tu kalau you campur mesti hasil tambahnya satu. Jadi kalau kita nak cari yang gagal tu adalah satu tolak P lah. So ini Bernoulli trial ni dia adalah dua sahaja kemungkinan. Tapi kalau kita ulang sampai katakan n trial, repeated, kita repeat sampai 20 kali Bernoulli trial ni, maka dia jadi binomial distribution lah. Okay. So binomial distribution ni adalah Bernoulli trial punya eksperimen. Dan dia apa itu Bernoulli trial ni? Bernoulli trial ni merupakan yang mempunyai dua sahaja outcome dia, iaitu success and failure. Okay, macam contoh bawah ni. Some example of Bernoulli trial are tossing a fair coin and note whether a head or a tail is observed. Ini contoh Bernoulli trial sebab dia ada dua sahaja kemungkinan, iaitu head, kepala, dan ekor untuk yang coin tadi. Jadi itu contoh Bernoulli trial. Ini contohnya lah pertama. So the face of the coin facing up, the head can be considered as the success lah. Jadi yang kepala, yang head itu kita katakan yang berjaya, dan tail tu, demi ekor yang sebaliknya itu sebagai yang gagal. Okay. Kemudian rolling a die and walaupun dadu ni you ada 6, tapi kita boleh categorizekan. Categorize ni maksudnya kita boleh jadikan yang ganjil 1, 3 dengan 5 tu sebagai yang sukses. Yang genap 2, 4, 6 tu sebagai yang failure. Jadi dia ada dua juga kemungkinan. Okay. So sini kalau you ganjil kita anggap sebagai sukses, dan genap ni sebagai yang failure lah. Failure ataupun yang gagal. Okay. So walaupun kita boleh
lihat 6 kemungkinan bagi sebiji dadu tu, maka kita boleh kategoriskan. Okay, sitting for an exam and observe the result. So the pass is success and fail sajalah. Tak adalah tengah-tengah. Kita ada cuma banyak lagi Bernoulli trial ni. Okay, macam male female. Okay, itu Bernoulli trial. Ada 2 saja kemungkinan. When independent Bernoulli trial are repeated a known number, maksudnya of time, maksudnya sampai yang diulang sebanyak mungkin yang kita ketahui n lah, macam n ni sampai 20 ke, n diulang sampai 50 ke. So ini dikata a known number of time lah. In order to observe the number of success or failure among a repeated trial, then the experiment become the binomial experiment. Okay, jadi kalau kita repeat Bernoulli trial tadi, itu akan jadilah binomial experiment ataupun binomial distribution. Okay, so a binomial experiment is an experiment with the following properties. The experiment consists of repetition of the same trial a known number of times. Maksudnya sampai jumlah yang kita ketahui. Ada lagi nak ambil apa dia dah lewat ni, katanya kena full time kan masuk. Itu yang susah tu, kita dah kelas. Okey, kali masuk ikut kita time pun dah lewat tadi. Kita mula pun dah 11 dekat apa balik 11:10 ke tadi kan. Kita lewat juga tadi. Ni dia masuk lewat. Okey. Oh, terkeluar. Yang terkeluar. Recording tadi terkeluar. Okey. Okey. Kalau terkeluar tak apalah. Kita kena inform boleh ya. Mungkin kita inform. You kalau kadang-kadang kita tak nampak kat sini, you just beritahu je kat saya. Minta celah. Kata ada nak masuk. Okey. Kata dia terkeluar. Sebab kadang-kadang kita tak nampak yang dah keluar, lepas tu nak masuk balik tu kita tak nampak dia nak. Sebab kita dah share ni mungkin dia tak nampak lah. Kalau kita tak share dia boleh nampak screen tu. Dia tak keluar. Baik. Mana tadi? So the experiment consists of repetition, maksudnya yang berulang lah, of the same trial a known number of time. The repeated trial are independent of one another. So yang uji kaji yang salah satu yang berikutnya itu tidak bergantung pada uji kaji yang sebelumnya. Dia tidak bergantung, maksudnya dia berdekar lah dengan uji kaji yang sebelumnya. Each trial is Bernoulli trial lah. The probability of a success or yang failure, failure is the same for each and every trial. A consequence of property 2. Okay, maksudnya yang inilah repeated trial independent one another ni. Okay, dia adalah sama setiap satu tapi tidak bergantung lah. Okay. Baik, ini contoh yang merupakan example bagi Bernoulli binomial distribution ataupun binomial experiment lah. Okay, di mana kita ada Bernoulli trial lah ini, tapi Bernoulli trial ini kita ulang sebanyak 20 kali. Toss a fair coin 20 ataupun 20 times and observe the number of head. Kita letak sebagai head and obtain from the 20 tosses. Okay, so when the coin is toss 1, this toss is referred to as a Bernoulli trial. The probability of observing hash is 0.5 lah. So kalau dia punya tail ni pun
yang failure dia adalah 0.5 juga. Okay. Subsequently, as the coin is tossed repeatedly 20 times, kita ulang sebanyak 20 kali, all the four properties of a binomial experiment are present, yang kita punya property atas tadi, where the probability of a success H is 0.5. Dia maksudnya dia masih lagi setiap nilai property tu ataupun dia punya kebangkalian yang sukses tu still lagi 0.5 lagi. Kalaupun kita dah ulang sebanyak 20 kali. Okey. Ini contoh yang kedua, a roll of balance die 10 times and observe the number of times a face shows more than 4 dots. Jadi the success of a single roll of a die is the face that show more than 4 dots, 5 atau 6 lah kan. Ini maksudnya dadu tu ada 6. So dia nak kemungkinan yang berjaya ni adalah yang muncul yang lebih dotnya 5 ataupun lebih pada 4. Maksudnya yang 5 atau 6 je lah. 4 tu tak termasuk. Dia kata more than 4 dot. Okay. So yang 5 dot tu dengan yang 6 saja yang kira sebagai yang sukses. Dan yang failure dia ataupun failure dia ni adalah yang 1, 2, 3, 4. So thus the kebarangkalian berjaya adalah 1/3. Okay. So ini P ni adalah kebarangkalian. P ni. P itu adalah probability lah. Okay. So thus the probability of success adalah 1/3. Sukses. Iaitu dia dapat 2/6 lah kan. Sebab ada 2, jumlah dia ada 6. So 2/6 adalah 1/3. Then each rule is a Bernoulli trial. Setiap balingan tu adalah Bernoulli, percubaan Bernoulli lah. As a die is rolled repeatedly 10 times, the whole process then possesses all the properties of a binomial experiment with a probability of a success 1/3. So walaupun kita dah repeat sebanyak 10 kali, dia still lagi sama dia punya kebarangkalian berjaya itu, iaitu 1/3. Okey. Itu dia ulang saja sebanyak 10 kali, tapi setiap satu tu sama. Dia punya tu. Okey. Suppose ini yang terakhir, contoh yang terakhir itu iaitu suppose a bank realize that 35% of its current account customer are from a low income group earning less than 1,000 a month. Okay, so yang ini apa yang kita kategorikan 30% itu adalah apa dipanggil ni, akaun yang semasa lah, pelanggan yang mempunyai akaun semasa bagi golongan yang income-nya low daripada 1,000 sebulan. Okay, so maksudnya yang lebih pada 1,000 tu maksudnya 75% lah, 75% yang lebih 1,000. Okay, yang maksudnya yang 35% sebagai yang sukses, yang 75% itu sebagai yang failure lah. Okay, so the bank manager randomly select 30 saving account record and observe the number of record belonging to individual from a low income group. So selection of a saving account record to see whether it belong to a low income individual is a Bernoulli trial. Okay, maksudnya kita ambil satu daripada itulah, kita select satu daripada jumlah tu. Tapi as the record are repeatedly selected 30 times. Okay, each time taking note whether the account owner come from the lower income group, then the experiment is the binomial with a probability of success of 0.5.
certify lah. 35% tu bermaksud 35% yang berjaya. Jadi kita dapat 0.35 yang sukses. Bermaksud 0.75 yang failure lah. Okay. So kita baru masuk dia punya definition bagi binomial random variable dia. Okay. So ini penting yang ni start ni penting lah. Tadi dia cuma mukadimah aja. Okay. Punya introduction dia. So ini dia punya intipatinya, iaitu the random variable x which represent the number of success ataupun the number of failures in n trials observed from a Bernoulli experiment with probability ada something yang meletup. Sorry saya punya ada plug charger tu ada something meletup tadi. Okay. So kita teruskan So a random variable x which represent the number of successes or failures in n trial observed from a Bernoulli experiment with a probability of success p. Okay, kita letak p itu sebagai kebarangkalian dia berjaya. P. Okay. Is called a binomial random variable. Kita namakan sebagai pemberi ubah lawak ataupun pemberi ubah lawak binomial lah. Okay. So secara simbolnya ataupun symbolically dia, we write x ni for the random variable untuk binomial lah. Okay. X distribute. Okay. X distribute by B2 stand for binomial and jumlah trial kamu P. P itu adalah dia punya sukses. Okay. Dia punya sukses. So kalau kamu nak buat mungkin secara sebaliknya untuk Y yang failure boleh juga, iaitu Y adalah NQ lah, NQ. Okay, kalau you nak gunakan, so kita tengok sini, X yang pertama ni untuk binomial tertabur ataupun distribute by the binomial B dengan NP. P itu yang berjaya. Jadi kalau you nak buat yang sukses, ni yang sukses lah. Kalau you nak buat yang failure, katakan Y lah. Y yang lain lah, pemberi ubah lawak yang lain, B, N, Q. Ataupun you boleh tulis Y, P, N, P itu adalah satu tolak Q lah kan. Di sini
Ataupun sini kita boleh 1 tolak Q, bukan Q. 1 tolak Q. Sebab itu kamu boleh buat sebagai jumlah 1 tolak Q. Okay. So, ini tak payah. Sebab P itu adalah Q kan. Okay. So, ini kalau kita nak pakai, tapi kita tetapkan dulu ni lah. Yang pertama dulu. Kita ambil yang sukses dulu. Okay. Okay. So, untuk permulaan kita punya, apa dipanggil ni? Permulaan bagi tajuk ni, kita akan lihat dua kaedah ataupun dua cara lah. Yang pertama, kita akan menggunakan ni rumus dia. Yang kedua ni, ini yang paling penting lah. Okay. Yang tadi tu baru dia punya takrif yang pertama. Baik. So the probability distribution function ataupun juga kadang-kadang kita panggil sebagai probability function. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai probability distribution tu dia tak sebut, dia cakap probability function saja. Okay. So the probability distribution function iaitu Px equal to x. Sebab kita bincang ni dalam discrete. So kita punya ni adalah Px equal to x. Bukan fx. Okay. So ini discrete punya contoh kan. Of a binomial random variable x distributed by binomial NP tadi is given, ini dia punya formula dia. So formula ni penting. Iaitu Px equal to x sama dengan NCX. C itu adalah combination yang kita belajar sebelum ni. N itu adalah combination, bukan permutation. NCX P ni adalah kebarangkalian. Kebarangkalian P kuasa X kali dengan Q lah. Q itu adalah 1 tolak P. N tolak X. Okey? N tolak X ni. Di mana X itu bermula dengan sifar sampai N. So NCX itu adalah ni lah. Iaitu combination punya formula ni. Okey? So mungkin kita boleh tulis lah. Supaya kamu boleh ingat. Kadang-kadang kita baca tak boleh ingat. So pertama tadi X distributed by binomial dengan NP. Apa N? N adalah trial. P itu adalah yang sukses. Okey. Ini trial. Okey. Ini untuk yang pertama yang kita belajar iaitu binomial. Kita nak belajar ni adalah taburan binomial. Binomial distribution. Okey. Taburan binomial. So formula aja dia cakap untuk taburan binomial dia punya apa dipanggil dia? Fungsi ataupun probability distribution function dia. Iaitu Px sama dengan X dia. Okay, Px sama dengan X. Ditarikkan oleh NCX. Okey. P kuasa X. Q. N tolak X. Okey, ataupun you boleh tulis ini NCX. P ini yang berjaya, ini yang gagal. Yang fail. Q itu adalah yang gagal. Okey. So Q itu boleh kita tulis sebagai sama juga kalau nak tulis 1 tolak P lah kan. Q itu 1 tolak P. Kuasa. Sebab kita punya P tambah Q sama dengan 1. Jumlah dia. Berjaya campur dengan gagal adalah jumlah 1. Jadi P 1 tolak. Kalau Q adalah 1 tolak P lah. N tolak X. Idea di semua lah. Q boleh guna. Di mana X ni bermula pada kosong. Ni dia punya itulah. Maksudnya dia punya trial tu mungkin dia ada trial langsung 1 sampailah N. Berapa banyak N ni yang kita define. Ya, N. Okay, ni trial lah. Trial. Cubaan. So ini formula, kita akan pakai formula. Okey. Dan juga nanti kita cara jadual. Cara baca table. So
Soalan biasa dalam exam dia boleh tanya salah satu. Kemungkinan guna formula, kemungkinan guna cara table ataupun guna table muka surat belakang. Modul kamu ni ada table. Kalau you buka sekarang, cuba buka modul kamu. Okay, page belakang sekali tu. Okay. Ada page. Lepas you punya jawapan tu. Lepas jawapan muka surat 175, sebaliknya 176 lah. Iaitu binomial distribution table. Ini kita akan lihat lah hari ni. Macam mana kita nak baca binomial distribution table. Cuba tengok Kita ada kita belajar hari ni satu iaitu binomial distribution table. Pertama, masalahnya mungkin boleh selesai guna rumus ataupun cara jadual ni, baca table ni. Ini modul lah. Page belakang tu. Modul kamu. Okey, so itu saja konsep untuk yang pertama ni. Di mana ada lagi tadi NCX tu. Okey, NCX tu adalah nilai ni. NCX tu ada combination lah. NCX adalah n factorial, n tolak x factorial, x factorial. Okey, itu takrif bagi NCX combination. Ni combination NCX. Okay, inilah. Lepas tu yang kalau you dah ada ni, mesti ada dia punya mean dan juga variance dia. So mean bagi taburan binomial ni, mean dia iaitu EX lah. EX dia simbolnya sama, mu, tapi formula dia lain. Okey. Formulanya kita dapat untuk binomial ni. Okey, untuk binomial kita katakan mean kamu adalah mu. Okey. Mean kamu adalah mu ataupun NP. N kali P. Ini formula dia. Mu tu memanglah formula dia mu kan. So apa dia punya formula adalah N kali P. Kita tak boleh pakailah yang general lagi tu, iaitu hasil tambah X PX tu. Ini yang secara general. Dia punya mean kan, mean dia. Mean bagi ni ditakrifkan oleh secara general. Kalau discrete dia cakap pakai yang ini. Tapi yang ini dia dah kepada special distribution ni, maksudnya dia lebih spesifik, dia pakai formula ni. N kali P. Untuk mean lah. Untuk variance ditakrifkan oleh sigma. Okay, variance Vx sigma square lah. Dan apa formula dia? N kali P kali Q. Okay, ataupun N kali P 1 tolak P lah. Okay, 1 tolak P. So, standard deviation, kita square root je nilai ni. Okay, square root nilai variance lah, sigma kuasa 2 tu. Okay. Coba kita square root nilai yang ni lah. Okay. Square root nilai NP 1 tolak P. Okey. Jadi sekarang kita akan start melihat contoh macam mana kita nak baca jadual dan juga menggunakan rumus. Okey. Kita belum masuk contoh lagi, cuma kita nak akan cara dia lah, cara kita nak baca. Okey, jadual dan juga rumus. Okay, referring to the each of the example presented earlier, yang contoh yang sebelum ni tadi. The following are the corresponding binomial random variable that arise from the experiment. So kalau kita lihat tadi example 5.11, iaitu head yang 20 kali tadi lah, yang find 20 kali jadi, maka pemberi ubah lawak kamu X itu, random variable kamu adalah number of head observed in 20 tosses of fair coin. Jadi kamu punya
contoh ini memang contoh binomial dan X bertabur secara binomial dengan N dia 20. Kebarangkaliannya adalah 0.5 lah, P dia. NP kan. Ini kebarangkalian yang sukses. Okey. So itu cara kita tulis lah. Untuk yang pertama. Untuk yang contoh coin tadi. Dan untuk dia punya rumus, dia akan jadi P. Ini fungsi taburan kebarangkalian normal, taburan normal dia. N C X. N kamu 20, you ganti di sini 20. Okey. NCX P kuasa X. Q P kamu 0.5 lah. Di sini ganti 0.5. Nanti kita buatlah. Kalau ikut sini Q kuasa N tolak X. Okey. Ataupun 20 kuasa X 0.5 kuasa X. Q tu 0.5 juga kan. 0.5 N 20 tolak X. Okey. So itu ni X ni bermula pada 0 sampai 20 lah. N kamu. Ini cara kita nak tulis. Langkah pertama ni penting dalam nanti dalam contoh yang kita lihat. Dia punya ni ada markah lah. Setiap masalah tu nanti ini dah ada markah, ini pun dah ada markah. Okey. Kalau you buat ni dah ada markah dah. Macam mungkin markah dia soalan tu nanti ada contohnya ada 10. So you dah ada 2 markah kalau you buat benda ni. Okey, dia punya takrif awal tu. Okey. Dan seterusnya kalau kamu lihat contoh yang kedua tadi, macam mana kita nak buat. Example 5.12 katakan Y dia boleh tak mestinya you takrifkan X. Dia boleh takrifkan Y, jangan Z je lah. W, okey. M pun boleh jadi biasa dia pakai X YW. Okey. So katakan Y itu adalah pembuli upah lawak, random variable kamu. The number of time of a balance die show more than 4 dot in 10 rows. Rows 10 lambungan tu of a die. Then Y distribute. Y is distribute by the binomial lah. B itu binomial dengan N dia 20. Ni N, P, ni P. P kamu tadi kalau kamu ingatkan, kamu ingat tadi 1/3 kebarangkalian dia berjaya. 4 apa tadi? 2/6. 2/6 kalau ikutkan 4 dia dapat 5 dengan 6 kan? 5 dengan 6 tu 2 je, 2 daripada 6. So 1/3 lah berjaya. Okey. Dengan min dia adalah boleh carilah min dia iaitu NP. NP maksudnya 10 kali 1/3, 10/3 lah min dia. N variant dia boleh cari juga N kali P kali Q. Dia dapat nanti 10, 20/9. Okey, kalau you nak carilah dia punya min dan juga variant dia. Then the probability distribution function is P, sebab kita takrif di Y kan, jadi PY equal to Y lah. Tak adalah X, janganlah pakai X sebab you dah takrifkan Y. Jadi sini kita dapat N kamu 10 CX, CY. 10 NCY maksudnya 10 CY. P kamu 1/3 kuasa dengan Y. Tadi kalau sini X kuasa dengan X, so kalau Y kuasa dengan Y. Yang ini yang failure lah, iaitu yang sebaliknya, iaitu 2/3. 2/3 10 tolak Y. Di mana Y sampai sifar sampai 10. Okey. Dan untuk example 5.13 iaitu W, katakan W the number of saving account record indicating an honest income of less than ringgit Malaysia 1000 among 30 record selected. Then W itu iaitu you punya pembeli barawak lah. Pembeli barawak random variable kamu adalah bertabur secara ni kita bacakan random variable W distribute by binomial dengan N kamu 30, P kamu 0.35 iaitu 35% tadi.
iaitu kebarangkalian berjaya ni adalah 0.35. Dan min kamu boleh gunakan N kali P, dan variant kamu boleh pakai N kali P kali dengan Q. Ataupun N kali P kali dengan 1 tolak P. Kan? 1 tolak P. Itu dapatlah variant dia. Okey. Dan ini dia punya taburan ataupun fungsi taburan ke barang kalian dia. Okey, fungsi taburan ke barang kalian bagi contoh yang ni lah, iaitu yang binomial ni. Ini memang uji kaji binomial lah. Okey. PW sama dengan W sama dengan 30 CW. So ini menggunakan formula yang asas tadi lah. Yang asas tadi, iaitu N kali NCX P kali X Q ataupun 1 tolak P kali N tolak X. Itu yang asal tadi kan. Okay. So ni formula kena ingat untuk yang pertama ni. Kena ingat betul-betul. Okay. Formula bagi binomial distribution ataupun taburan binomial. Baik, kita akan lihat dari segi jadual pula. Kita nanti kamu kena standby lah dekat tempat meja kamu ataupun tempat bilik kamu tu dengan buku modul ni, sebab kita nak lihat macam mana nak baca table pula. Okey, cuba dapatkan buku kamu lah kalau yang belum ada tu. Okey, page berapa? 176. Okay, so sini the binomial probabilities may be obtained from a pre-calculated binomial table, okay, for a specific N and P, or application from some electronic machine. So mungkin you boleh gunakan dipanggil apa tu, calculator lah, maksudnya calculator ke, programming ke dan sebagainya, selain daripada table ni, kan? Sebab kita ada dalam elektronik, dalam you punya calculator tu pun dah lagi canggih kan, tak payah pakai table pun, kan? Tapi sini kita nak tengok cara lama lah. Pakai table ni cara yang paling lama lah, paling orang kata apa-apa, paling yalah, sebelum ilmu calculator tu dikeluar, okey. Jadi kamu kena refer table, kan? Jadi kita nak tunjuk lah cara table ni juga. There are 3 possible type of binomial table depending on a probabilities presented in the table. So ada 3 jenis. Tapi kita peringkat kita diasasi ni kita pakai yang satu saja. Iaitu a table may be given Px equal to X, Px less than X, or Px greater than X. So any of the table may be used to find the required probabilities through some simple manipulation. So in this lesson, we will refer to the table which give yang Px less than X. Iaitu kita namakan sebagai the cumulative distribution. Okay. So apa yang kita ada dalam buku ni adalah yang contoh yang ketiga, yang kedua ni, iaitu yang less than, bermaksud yang cumulative distribution. Yang ini. Yang surat 176 tu merupakan yang kumulatif, bukan yang equal to X dan bukan yang lebih besar sama dengan X. Okay, so you kena tahu yang ini adalah yang less than or equal to X, kumulatif. So in order to read off the probabilities from the binomial cumulative table, one need to specify the values of N and P. Okay, so mesti ada nilai N dan P lah, baru kita boleh baca jadual ni. Sebagai contoh sini, you boleh buka muka surat tu, iaitu kita nak baca N X bertabur secara binomial, B itu binomial, N kamu 20, so you tengok situ N kamu ada tulis situ N 1, 2, 3 sampai, kalau ikutkan page dia ada sampai N 20 saja, sampai N 20. Kalau ikutkan table ni pun ada sampai N 20. So kita nak baca sini N 20, tapi kamu punya P kamu 0.5.
So kita lihat P yang di atas sekali itu 0.5. Okey. So kalau nak cari okey, yang paling tinggi dikata 0.5 lah kan. 0.5. Yang paling akhir 0.5. Maksudnya untuk nilai table kalau lebih 0.5 tak adalah. Sebab dia P kamu tu yang paling besar 0.5 dan N kamu paling besar pun 20 saja untuk table yang ada dalam ni. Okey? Jadi kalau lebih tu nanti mungkin ada cara lah. Okey? Ada cara lain. Okey, macam mana kita nak baca sebagai contoh pertama ni, referring to the binomial table for the cumulative distribution fx. So kita yang punya ni adalah fx iaitu px less than or equal to x yang kumulatif. With n20 dan p 0.5. Jadi kalau soalan dia kata p yang kurang daripada 5. Okey? Kurang daripada 5, you baca je terus sebab ini adalah kumulatif. Kalau dia kata px sama dengan 5, itu kena buat sesuatu lah nanti. Sebab soalan ni dia dah tarik CPX yang kurang pada 5. So you baca sekarang ni sama-sama nesa you tengok. Kita baca N20, cuba tengok N20 yang muka surat N20. Okey. N20 P 0.5. Okey, P 0.5. Okey. Dan X kamu nilai 5. Okey. X kamu nilai 5. So kalau ikut situ, mana nilai dia? Okey. Nilai N kamu adalah X kamu adalah 5. Okey. So N20 kita tengok N20 lah kan. Tak adalah kita tengok yang lain. N20. Belakang sekali. Lepas tu X tu nilai baca yang belakang sekali N kamu P 0.5 yang ujung sekali. Dan X kamu nilai 5. So kalau you baca situ dapat terus 0.0207. Ni. Betul lah ni. Boleh dapat tak? Macam mana nak baca ni? Ikut jadual. Dapat. Boleh? Okey. Sekarang ni, kalau you boleh ni, boleh tak you guna apa tadi? Kita punya formula. Saya nak you kaitkan sekali. Jawapan ni samalah sepatutnya. Kita punya formula ni adalah apa? Formula dia adalah Px sama dengan X. Betul? Ni. Jadi kalau you nak tentukan apakah P, soalan yang pertama tadi, X yang kurang daripada 5. Okey. Bermaksud you kena cari sebab dia discrete, maka kita pakai P X sama dengan sifar tambah P X sama dengan 1. Betul. Tambah P X sama dengan 2. Okey. Ataupun lagi P X sama dengan 3. Dan akhir sekali P X sama dengan 4. Jadi banyaklah kerja je. Kena buat ini formula, ini formula, ini formula, ini formula, ini formula. Okey? Ataupun satu lagi cara, you boleh gunakan apa? Kalau nak cari ni. Sebab kita tahu ini X yang apa? Kurang daripada 5 kan? Okey, nanti kita lihat macam mana cara yang lebih mudah. Mungkin kita pakai dia punya itulah, dia punya akasnya.
Okey. Tapi cara formula dia patutnya kena buat macam ni lah. Dia jadi panjang ceritanya. Iaitu ini akan jadi untuk yang pertama ni kamu kena buat 20 C sifar. Okey, P kamu adalah apa tadi? P kamu adalah 0.5 kan. So 0.5 okey. Kuasa sifar. Q kamu 0.5 juga. Kuasa 20 tolak sifar 20. Okey. So ini you kena guna kalkulator lah. Dah dapat dia punya jawapan. Tambah 20 C1. Okey, 0.5 kuasa 1. Ini guna formula. Cara yang manual lah. 0.5 kuasa 20 tolak 1, 19. Okey. Sehinggalah ketiga. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sampai 5. Okey. So jawapan dia nanti mesti sama dengan 0 point yang dalam tu lah. Iaitu 0.027 tadi. Kan? Dia mesti sama. Kalau diguna dia. Tapi yang ni saya nak tunjuk je dia punya. Tapi nanti kita akan tengok contoh yang lebih mudah lah. Tak ada yang panjang macam ni. Okay. So kita nak tak beritahu yang ini cara guna jadual terus baca. Kalau ikutkan. Tapi secara formula cara dia macam tadi. Okey. So itu yang X yang sama dengan 5 kan. So tadi kalau dia sama ni silap ini ada sama dengan. So mesti buat ini. Sebab dia termasuk dengan nilai tambah P X sama dengan 5. Okey, sebab dia ada sama dengan kan. Okey, kalau you nak guna formula you kena buat X sifar X1 ni ada sama dengan kan. Nombor 1 tu. Okey, dia ada sama dengan. Okey. So P X sifar X1, X2, X3, X4, X5. Okey. Sebab kita punya ni mesti mula X sifar. Okey, yang kedua dia cuba baca. Okey, kalau kamu lihat balik jadual ni. Dia punya jadual belakang tu adalah sama dengan. Okey. Apa yang kamu tu adalah X yang sama dengan or less than. Okey, jadi kalau kamu nak tentukan PX less than 5 bermaksud kamu tak boleh baca terus jadual. Sebab jadual ni adalah jadual yang less than or equal yang ni. Okey. You kena perhati betul-betul lah. Jadual yang belakang ni adalah yang less than or equal. Bermaksud kalau you nak tentukan X yang lebih kecil sama dengan 5, you terus baca je. Tapi kalau PX yang less than 5, you tak boleh baca terus. You kena ambil yang kurang 1/5 lah. Yang dekat tu yang 4. Iaitu PX less than or equal dengan 4. Ini kena hati-hati. Jangan you baca terus. Kalau you baca terus kat sini, you akan dapat jawapan yang sama macam ni. Okey, jawapan dia. So, pastikan you tahu bahawa jadual ni adalah yang less than or equal. Yang jadual dalam binomial distribution table ni. Okey, iaitu yang less than or equal. Jadi kalau dia kurang pada 5 bermaksud you kena jadikan PX lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, so you baca yang 4 lah. Kalau you baca 4, cuba baca boleh dapat tak? N kamu masih sama 20. P kamu 0.5, P kamu 0 ujung-ujung sekali. N kamu 20. N kamu 20. Okey, belakang lah. Dan nilai kurang pada 4 sama dengan 4. So kita cari nilai 4. So dapat 0.0059. Okey. Itu. Betul. Okey, ada yang tak dapat ke? Cara nak baca jadual ni. Beritahu. Tolong beritahu saya. Okey. Ada ke? Masih tak dapat ke? Macam mana nak cara baca jadual ni? Jadual table dipanggil binomial lah ni. Kita boleh belajar hari ni binomial je. Kan? Okey. Dia banyak kes ni. Yang ketiga, cara kita kalau ditanya soalan X greater or equal 7. Okey. So kalau dia lebih besar atau sama dengan 7, bermaksud
sebab kita punya jadual ni nilai yang kecil atau sama dengan. Jadi kalau nak mudah ni, kita buat dia punya tu. Dia punya apa dia panggil ni, inequalities. Macam ni kan, kita ada nilai 6, kita ada 7, kita ada 8 kan. So kita nak tentukan apakah nilai yang greater or equal pada 7 kan. Soalan dia greater or equal 7 kan. P X greater or equal 7. So sebabkan jadual table kita yang P X less than X sama dengan X. Ini jadual yang less than or equal. So kita tak boleh baca terus lah. Jadi sini bermaksud dia nak tentukan yang nilai ni. Nilai ni sehingga yang ke depan. Ke depan. Ini yang maksud je lah. Bermaksud sama juga kalau kita tolak the whole thing is 1. Semua sekalinya adalah 1. Tolak yang ini. Yang kurang pada 6 atau sama dengan 6. Okay, sebab dia discrete. Jadi nilai yang antara ni kita tak ambil kira lah. Okay. Itu kena faham tu. So sini untuk yang nilai yang ini sama dengan kalau kita buat the whole thing 1. Tolak dengan P X yang less than or equal 6. Ini yang penting lah. Yang penting juga sebab kita tak boleh baca jadual terus pada sini sebab jadual yang less than. Jadi daripada sini kita boleh buat 1. Ini kita boleh baca lah. Kalau kita baca kita dapat nilainya 0.0577. Kalau ikut jadual belakang tu lah. Sebab dia less than or equal to 6 ni. So baru kita dapat nilainya 0.9423. Okey. So kena hati-hati beberapa soalan yang nanti dia nak tentukan apa. Dia nak tentukan ini ke, dia nak tentukan yang tadi X lebih kecil daripada 5 ke, ataupun PX yang lebih kecil sama dengan 5. So ini tanda-tanda ni memberi makna yang sangat signifikan. Dia bukannya you kena tahu dia sama aja, dia bukan sama semua maksudnya. Okey, you kena kalau nak gambarkan, you gambarkan dalam bentuk interval ni, iaitu inequalities interval ni lah, tak samaan ni. Boleh tak? Boleh boleh. Yang ketiga, tengok sini. Ditanya yang keempat D. X sama dengan on the dot 12. Padahal kita punya graf ni yang less than or equal X. Itu kita kena tahu dulu. Jadual kamu ni adalah yang less than or equal X. Jadi sekarang ni dia nak tentukan yang on the dot nilai X ni. X pada 12 ni. Ni 11 katakan, ini 13. Nilai on the dot ni. Okey. Jadi sini kamu kena nak tarik nilai ni bermaksud nilai nilai apa? Nilai yang ini tapi tak masuk ni tolak dengan nilai yang ini. Betul? Kita pakai P X less than or equal 12 tolak dengan P X less than or equal 11. Maksudnya nilai ini tolak dengan nilai ini. Maksudnya kita tolaklah nilai ini. So nilai ini kita tinggal. Betul tak? Sebab nilai in between ni tak ambil kira sebab dia discrete kan. Itu sebab kena faham discrete tu nilai yang in between ni kita tak ambil kira, dia discrete nilai yang ujung ni je ambil. So inilah dia punya ni. Dia punya dalam bentuk yang kalau ditanya macam ni, kita kena tulis macam ni. So ini boleh baca jadual, ni boleh baca jadual, dapatlah nilainya. Iaitu kalau ikutkan jadual dia 0.8484. 0.8684 tolak dengan 0.7483. Okey? So you dapat situ 0.1201.
So itu yang pertama lah, ataupun soalan yang melibatkan terus straightforward. Okey, yang E dan F ni dia tanya yang sebaliknya. Dia bagi nilai jadual, ni nilai jadual, tapi dia nak tentukan nilai dalam. Nilai X kamu kat mana. Okey? So ini lah pun sangat orang kata apa, bukan sangat susah. Dia kena faham betul-betul. Sebab dia kena faham apa dia bagi ni. Ni dia bagi nilai PX yang lebih kecil, tapi dia tak bagi nilai yang X ni. Dia bagi letak nilai A. Nak find A lah. Apa A tu? Nilai yang dalam jadual tu. Okay. So kalau ikutkan sini, nilai yang dalam kena baca. Tapi kalau ikutkan tadi, N kamu masih sama kan? Ini contoh ni N kamu mau buat. Jadi kita tengok macam mana nak dapatkan nilai tu. Untuk nilai A ni, apa nilainya? Straightforward baca page 1 sama juga lah tadi. N kamu 20. N kamu 20, P kamu 0.5. Tapi you cari nilai ni dekat dalam tu. Dalam jadual 0.0998. Cuba cari yang paling hampir. Mana? Yang paling hampir kat mana tu? Cuba tengok. Saya dah nampak tapi you lah. Tolong beritahu. Jadual. Dapat Page 17 182. Ha? Tak ada? Tak ada jadual? Ada. Okey. So sekarang ni yang mana satu nilai N kamu tu? Sekarang ni nak tentukan bukan N, X kamu, X. Nilai X lah ni. Ni nilai A tu adalah nilai X kamu. A tu X kamu lah ni. Yang dalam, bacaan dalam ni yang paling mana paling hampir? 998. Ada kan? 9998 kan ada tu kan? Iaitu N X kamu apa? 17. Ha? 17. Ikut dengan 0.5 tu. Ah, 17 kan yang ujung sekali ya. Kita kena tengok 0.5 punya kolom Sebab kalau yang tengok lain pun ada juga 0.998 kan. So situ 17 X kamu. Okey? Ataupun A kamu lah. Dalam ni dia tak A. Ini dia boleh berubah lah. A boleh A dia tak kisahlah ni. S pun boleh. Okey? So itu kalau ditanya macam ni. X less than or equal to A. Kalau macam ni pula greater than X greater than R. Ini kena hati-hati juga. Sebab kita punya jadual yang less than. Less than kan. Jadi kamu nak jadikan dia berbentuk less than. Kamu kena ubah dulu satu tolak yang kurang daripada atau sama dengan R. Okey, kamu samakan ini. Okey. So kita boleh tulislah supaya kamu boleh nampak. Kalau kita baca dia kurang dulu. So P X less than greater than R. So sama dia kata sama 0.4119. So kita tak boleh terus baca sebab macam tadi sebab dia less than, so kita boleh baca je. So ini kita ubah dulu. So kalau nak ubah ni bermaksud ini sama dengan satu tolak P X less than or equal to R. Sama dengan ni. Jadi sini you ubah kat sini, ini you bawa kat sini. 1 tolak 0.4119 sama dengan ini negatif jadi positif lah kan. Yang ni positif, bawah ni jadi negatif. So ini dapat X yang less than or equal to R. Ini terus tolakkan ni dapat 0.5881. Okay. 5881. Jadi baru baca macam tadi jugalah. Baca yang ikut tu dapatlah nilai R-nya. R-nya akan dapat
Okey? Ini semua beberapa perkara yang perlu kamu tahu dululah sebelum kita pergi contoh yang sebenarlah. Sekarang ni saya ajar dulu cara nak ni panggil manipulation dia. Okey, manipulation bagi tu. Dan yang akhir sekali ni, if P greater or equal to S sama dengan 0.7. Ini dia ada sama dengan. Yang ini tadi dia greater aja. So kalau yang ini you kena tolak satu lah. Kalau you tak tolak nanti you tak masukkan nilai S. Macam you dah redundant. Jadi sini you kena kurang atau sama dengan S tolak 1. Okey. So ini kena hati-hati yang X greater than R dengan X greater than or equal tu. Okey. So kalau yang greater or equal ni you kena tolak S tolak 1 dalam dia. Okey. Kalau tak nanti you tak dapat. Okey, you tak dapat dia punya nilai. So sini ada perbezaan lah. Kalau you letak sini S dia nanti dia dah kurang, jawapan dia tak tepat. So kena hati-hati kalau yang ni ini kena beware lah. Yang ini straightforward lah. Tapi kalau P X greater than, ambil S lah. Dia pakai S kan. Katakan 0.743. So sini 1 tolak P X less than or equal S tolak 1. Okey. Yang ini tadi tak ada tolak pun. R saja. Ini kena letak. Sama dengan ni ya. So you bawa sini, sini bawa sini, sama macam tadi lah. Tapi akhirnya nanti you dapat S tolak 1 sama dengan baca jadual tu apa? Baca jadual kamu adalah 0. Kalau you baca jadual you dapat okey 8. Dia dapat 8. Jadi S sama dengan bawa sini 9. Okey. Okey. So sini is also possible to obtain the complementary probabilities using the following relationship. Okay. Sekejap saya mata macam ni sikit. Apa dia panggil ni? Pina sikit. Pina tiba-tiba. Okey, yang ni yang saya cakap tadi ya. Kalau X tu secara binomial N kali P, maka kita boleh pakai dia punya, yang ni P tu sukses. So kalau kita nak pakai yang failure yang gagalnya, kita letak Y, tapi dia akan jadi N 1 tolak P ya. Ini Q lah. Q kamu adalah 1 tolak P. Okey, so dia pakai formula ubah lain lah. Kalau nak pakai yang dia punya complementary dia. Okey. So ini perkaitannya lah. Kalau you ada PX lebih X yang greater or equal to R ni, you boleh pakai dia punya complementary dia, iaitu Y lah. Y less than or equal N tolak R. Okay, kalau you nak pakai yang complementary ni. Ini alternatif saja. Alternatif kalau you nak gunakan complementary. Kalau yang X lebih kecil atau sama dengan R, you boleh pakai PY greater or equal N tolak R. Okay. Dan kalau X sama dengan R, you boleh pakai PY N tolak R. Okay. Yang dia punya complementary lah ni. Yang dia punya, apa dipanggil tu? Pelengkap dia. Lengkap dia. Okay.
So kita take file lah, rasanya kita lihat dalam 10 minit. Nanti kita akan masuk satu contoh sajalah ni. Okey, satu contoh ni yang melibatkan contoh bagi binomial distribution. Okey, kita terus lihat contoh yang pertama bagi binomial distribution yang kita nak kaitkan mungkin menggunakan jadual dan juga ataupun menggunakan apa dia panggil tu, rumus. Okey, menggunakan rumus. Sebab sini dia tak jelas dia tu guna apa. Okey, nanti kita tengok. Mungkin sini pakai rumus lah ni. Kebiasaan nampak ni dia pakai rumus. Okey. Okey, so kita take file, kita akan jumpa balik pukul 12 12 untuk contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama. Okey, macam mana kita nak tahu yang adakah dia punya contoh ni ataupun example ni merupakan binomial. Sebab kadang-kadang kita tak tahu soalan ni dia bagi secara general dalam soalan macam dalam exam kan. Jadi kita tak tahu. Sebab kita banyak nanti kita nak belajar binomial, Poisson. So kita nak categorize dulu ataupun kita nak kena pasti identify ini merupakan binomial. Okey. Okey, cuba tengok sini. A survey conducted showed that only 30% of all drivers using the plus node short highway agree with a new proposed speed limit of 120 km/h. Jadi di sini kajian ini menunjukkan hanya 30% yang bersetuju dengan cadangan speed limit itulah plus highway ni. Jadi bermaksud ini adalah 30%, 70% yang tidak bersetuju. So ada dua sahaja. Ada dua sahaja trial ataupun dua eksperimen ni menghasilkan dua output kita ataupun kebarangkalian tu kita dapat dua, iaitu berjaya dengan yang tidak berjaya ataupun yang setuju ataupun yang tidak setuju. So yang setuju 0.3, yang tidak setuju 0.7. Okey. Jadi secara tak langsungnya ini adalah Bernoulli trial. So Bernoulli trial ni akan dikaitkan dengan binomial lah. Okey, sebab kita tidak ada formula untuk Bernoulli, kita ada cuma untuk binomial. Kemudian dia cakap 20 drivers. Jadi sini N kamu ni bukannya seorang, maksudnya 20 pemandu. Okey, 20 pemandu tu N kamu 20 lah. Of car travelling on the highway were randomly selected. Determine the itu soalan dia. Okey, itu soalan dia. So yang pertama ni sepatutnya you kena tahu ini adalah binomial lah, sebab dia ada dua outcome. Ataupun kita boleh katakan sini, okey, kita boleh tulisnya apa yang pertama ni. Untuk langkah pertamanya, you tahu bahawa P dia adalah 0.3, Q dia adalah 0.7. Okey, Q tu adalah 1 tolak P lah. Okey, ini yang setuju, ini yang tak bersetuju. Okey, ni agree lah. Ni yang tidak agree. Okey. So kamu punya N kamu 20. So kamu tahu bahawa ini adalah binomial. So you kena tulis dulu. X tabur secara binomial dengan N20, P kamu 0.3. So ini satu markah lah kalau biasa kita bagi. Daripada problem tu you tulis saja ni, you dapat satu markah. Okey. Kemudian you tulis Px dia. P X equal to X. Sebab ini you pakai X, you boleh letak Y pun. You boleh letak W pun. Tapi kalau you dah pakai X yang mula ni, tak apalah, tak ada masalah pun. Okey. So kita biasakan jumpa X dulu. Okey. So ini kamu boleh tulis dia punya taburan, fungsi taburan kebarangkalian dia.
iaitu probability distribution function dia sebagai apa? 20 CX. Okey, P kamu 0.3 kan? So 0.3 kuasa X. Ini 0.7 Q kan? Q 20 tolak X. Okey, ini satu lagi markah. Okey. Boleh nampak macam mana kita bagi markah untuk ni. So ini tadi you boleh tulis X ni bermula daripada 0, 1 kena tulis ni sampai 20 lah. N ni kamu 20. Okay. Baik. Untuk yang kalau you nak pakai Y lah, tapi kita kalau nak pakai Y tu mungkin yang dia punya Q lah. Kalau nak pakai Y tu ada dalam buku tu. Kalau you nak pakai Y. Boleh tengok lah. Kalau you nak pakai Y, you boleh gunakan Y lah. Ni. Ini Y. Sama je lah. Salah satu lah. You boleh pakai ni. Ataupun you nak pakai ni. Salah satu. So kita tetapkan X lah. Sebab yang ini kita nak selesaikan dalam X. Jadi Y ni dia tak gunalah. Okay. So untuk yang soalan pertama. Dia kata sini determine the probability. So probability itu iaitu Px lah. Exactly. 5 drivers agree with a new speed. Bermaksud dalam mathematic equation-nya apa? Itu dalam bentuk ayat. So soalan pertama A dia adalah find the probability that exactly 5. So maksudnya find Px equal to 5. Exactly. Itu maksud soalan A ni. Faham? Kita tak bagi terus soalan ni cari macam ni. Kalau soalan dia biasa ini application kan. Application ni soalan dia bukannya terus straightforward. Dia kata find Px sama dengan 5. Tapi dia bagi dalam bentuk ayat macam ni. Iaitu determine the probability, maksudnya inilah. P tu. That exactly 5 driver. Sebab kita tarikan X ni sebagai exactly driver yang setuju kan. Agree kan? Agree. Disagree, agree, so yang setuju. Jadi kamu boleh gunakan ini lah. Iaitu guna P X sama dengan sifar. Okey. Dalam buku tu dia pakai formula bukan, dia pakai terus pakai formula lah. Px sama dengan sifar ni lah, ni formula dia. Kan? Pakai Px sama dengan sifar. So you ganti je lah formula X sama dengan sifar kat sini. Okay. Sebab dia kata on the dot sifar. Ini bukan pakai jadual. So X sama dengan 5. X sama dengan 5. So kita guna formula X sama dengan 5 lah. So sini P X sama dengan 5. Yang A lah. Dengan A ni. Jadi sini you tulis 20 C5 0.3 kuasa 5 0.7 kuasa 20 tolak 5 15. Okey, so you guna kalkulator je ni. You dapat apa tu? 0.1789. You guna bundakan sampai tempat 4 for decimal places Jangan tinggalkan 0.1 dibundakan 18 ni. Okey, ya jadi salah. Dibundakan sampai 2 tempat perpuluhan kan. So kena buat sampai 4 tempat perpuluhan for decimal places. Okey. Sebab ilmu kalkulator tu lagi panjang lah kan. Kalau ikutkan dia akan jadi sampai 16 kan. Belakang ni. So kita sampai 4 saja. Okey, itu yang pertama. Straightforward tu guna ini. Guna rumus dia. Yang kedua dia kata determine the probability that exactly 12 drivers disagree. So disebabkan kita ada yang tidak setuju, maka lebih baik kita pakai tadi Y tadi lah, Y je. Kita pakai Y. Maksudnya yang X ni untuk yang setuju, kita takrifkan juga Y. Y yang tidak bersetuju lah. Iaitu B 20
0.7 lah. Jadi dia. Y dia. Ini yang disagree. Disagree ni. Yang tidak setuju. So, dia punya pemberi ubah Py lah equal to Y. Fungsi tabungan kebangkaliannya equal yang tidak bersetuju. Sama dengan 20 CY 0.7 lah. 0.7 kuasa Y 0.3 kuasa 20 tolak Y. Okey. So untuk yang disagree ni, yang B ni disagree, maksudnya kita pakai pemberi ubah Y lah yang untuk tak setuju. Kan? Jadi sini kita buat P yang B tak setuju. So PY sama dengan exactly 12. So you pakai je lah ni. You gantilah 20 C12 0.7 kuasa 12 0.3 20 tolak 12 8. So you dapat itu nilainya 0.1144. Okey. So guna formula. Tak perlu guna, sebab soalan ni bukan nak less than kan. Tak payah pakai formula lah. Tak payah pakai jadual lah. Sebab dia suruh cari on the dot. So kalau you pakai jadual, you kena tolakkan kurang-kurang kan. Jadi leceh lah. Yang ni lebih mudah. Okey. Lebih mudah. Dan di sini pun dia guna pakai jadual. Bukan formula. Pakai formula. Okey, yang ketiga. Kita tengok yang ketiga pula. Di mana probability not more than. Nah, ni semua ayat-ayat dalam bentuk matematik ni. Dalam bentuk ayatnya. Tapi you kena jelmakan dalam mathematic equation. Apa maksud not more than two diverse agree. So X lah. Not more maksudnya X lah. X tu greater equal ke pada 2 ke, greater itu 2 ke, ataupun less than ke, less than. Tu ada 4 pilihan. Yang mana satu? Kita tahu. Adakah yang C ni? P dia kata ni not more. Not more tu tidak lebih. Adakah X greater than 2 ataupun greater or equal 2 ataupun P X yang lebih kecil pada 2 ataupun yang satu lagi ni. Mana satu? Not more tak lebih pada 2. So kalau tak lebih pada 2 maksudnya adakah antara ini atau ini lah kan? Yang ini dah lebih pada 2. Not more kan? Not more soalannya. Not more maksudnya tidak lebih pada 2. Maksudnya termasuk 2 lah. Betul tak? Tidak lebih pada 2 maksudnya termasuk nilai 2 lah. So yang ini salah. So sini you boleh baca je jadual terus kalau ikut kan. Betul tak? Baca jadual ni. Tapi di sini dia tak tunjuk jadual. Kalau you baca jadual, you baca je. Boleh baca je sekarang ni. Kalau baca jadual, apa jawapannya? 20. So tengok jadual dulu. Nanti kita buat kiraan pula. Kiraan dia macam mana. Okey, 20. You baca belakang tu 20. Lepas tu, ini lagi. P kamu 0.3. You tengok 0.3. Okey. 20. X kamu 2. X kamu 2. Berapa tu? 0.0355. Betul. Dapat sini 0.0355. Itu forward pada jadual. Tapi kalau ikutkan ini, dia guna keadaan tu dia ada lalat sikit. Nampak tu? Dia ada lalat sikit. Sebab kita pakai kalkulator. Okey, so kita tunjuklah cara dia. Okey, so cara di sini kalau yang sebab kita punya formula ni X equal kan, X equal to X. So dia nak tentukan apakah X yang less than pada 2. Bermaksud kalau ikutkan gambar rajah dia macam ni lah. 1, sifar, 1, 2, 3 katakan. So dia nak tentukan ini, nilai yang ni.
kurang pada ni. Sampai sini je lah. Maksudnya kena tentukan P sifar, P1, P2. So, cara kiraan apa formula, gunakan formula, dia jadi macam ni. Tengok itu bezanya. Dia mungkin agak C ya. P yang less than or equal to 2 ni bermaksud cara tulisnya Px sama dengan sifar tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. So setiap satu ni you kena buat formula. Formula tadi iaitu N20 C sifar, okey, 0.3 kuasa sifar, okey. Lepas tu 0.7 kuasa 20 tolak sifar 20 lah. Itu yang pertama. Plus 20 C1. 0.3 kuasa 1, 0.7 kuasa 19. Plus 20 C2. Yang 2 pula kan. 0.3 kuasa 2, 0.7 kuasa 20 tolak 2, 18. So, you calculate guna kalkulator, jawapannya dapat 0.0354. Nampak tu? Ni 55. Dia ada lalat sikit lah. Tak ada masalah pun. Nilai tu sangat kecil. 0.0001. Dia punya lalat. Okey? Bukannya nilai yang besar. Tapi, ya. Jadi dalam exam kita boleh je ke guna Okay. antara dua tu? Maksudnya question. sama ada baca table ataupun kira sendiri. Okay. Nanti dalam exam, kalau dia soalan tu guna jadual, kita akan bagi tahu hint. Okay. Ada hint lah, maksudnya using table. Soalan tu akan beri hint kat situ. Tapi kalau dia tak bagi jadual, tak bagi hint, bermaksud jadual pun tidak akan disertakan dalam exam. Bermaksud tak ada pilihan lain, you kena buat guna formula. Faham maksud dia? Kalau diberi jadual dalam exam, mesti soalan tu ada hint dia. Kenapa kita bagi jadual tapi dia tak guna? Mesti kita bagi jadual dalam exam, mesti digunakan. Macam itulah. Jadi kalau tak bagi jadual tu maksudnya tak ada cara lain, you kena buat cara manual lah, guna formula. Formula yang ni. Okey, faham Jelas? Jelas, sir. Terima kasih. Sama. Baik. Yang keempat, disagree pakai Y lah. Sama je, dia pakai Y. Kita masa dah cukup ni. Pakai Y lah. Sebab kita dah ni. Pakai Y ni. Ni. Pakai Y. Ni. Pakai Y tu lah. Itu P at least. So at least 13 driver bermaksud apa? Sekurang-kurangnya. Maksudnya PY greater or equal 13. Itu maksud at least. Maksud at least ni paling kurang 13. Kurang-kurangnya. Mesti termasuk 13 lah. Jadi dalam bentuk inequality ni adalah PY greater or equal 13. Jadi tadi yang kita belajar mula-mula tadi, kalau yang greater ni kita kena tolak the whole thing, 1, tolak yang kurang pada 12 lah, sama dengan 12. You tak boleh tolak 13. Kalau you tolak sini sama dengan 13, maksudnya 13 tu you akan tolak nanti. So kalau yang nak buat ni, better you buat you punya garis nombor tu, baru you faham. Kalau tak nanti you silap kat sini. Macam-macam lah nanti, you satu tolak PY yang Y greater less than 13 lah, sama dengan 13 lah, ataupun Y yang lebih less than 12, macam-macam lah. Okay. Ataupun you boleh guna yang alternatif tadi, alternatif yang kita ada tadi. Okay, boleh juga. Yang saya kata alternatif ni tadi lah, boleh juga. Ni boleh pakai ni alternatif ni. Okay. Tapi tak satu cara pun dah okey dah. Yang pertama tadi pun dah okey, tak payah alternatif. Itu cara yang kedua, cara
alternatif lah, maksudnya pilihan lain lah kalau you nak buat yang ni. Okey, yang akhir sekali dia kata the mean of X. The mean dia cakap sini apakah dia tanya sini find ataupun determine mean number of driver among the 20 agree with a new speed limit. So mean tadi EX adalah mu sama dengan N kali P. So you kali je lah N 20 kali 0.3, itulah nilai mean dia. Ni. Iaitu 20 kali 0.3 adalah bersamaan dengan 6. Okey? So itu mean lah. Dia boleh tanya juga variant. Kalau nak tanya kan. So you pakailah variant N kali P kali dengan Q pula. Okey, ataupun N kali P kali 1 tolak P. Kalau satu lah you boleh guna. Okey, so itu saja satu contoh yang mungkin contoh yang ada lagi banyak kan. Jadi saya refer nanti masa kelas on fizikal minggu depan lah. Lebih sesuai saya nak terangkan sebenarnya. Sebab kita nak refer yang ini tak ada refer sangat tadi kan contohnya. Tapi ada juga saya suruh buat soalan tadi walaupun tak refer jadual, saya suruh refer jadual kan. Jadi saya nak tengok you refer jadual tu, saya nak nampak you buat refer macam mana. Takut you ada masalah nak refer jadual tu. So far ada masalah refer jadual. Kalau ada nanti masa kelas minggu depan harap tanyalah macam mana nak baca jadual tu. Okay, mungkin you tak faham lagi ke.